Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna al-'amala bihi waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat kita bersama lagi mengumpul kuliah kita. Kita sudah sampai muka surat hitungan juz 77 di bawah tajuk kecil Al-Quran membantu kita memahami syirik kafir. Melihatlah satu keadaan. Okay. Tuan-tuan dan puan semua faham ke? Faham. Dalam bahasa Arab dipanggil fiqh. Setelah itu dimelayukan jadi fiqh. Asalnya fiqh. Okay. Fiqh ini satu, kita kena bersungguh memahamkan. Itu namanya tafakuh. Bersungguh memahamkan. Jadi maknanya kena tafakuh. Seterusnya nanti Allah akan bagi faham. Jadi bab faham ni memang dia adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ni nak diberi faham, kita mesti terikat kuat dengan Al-Quran. Kerana itu saja cara dia untuk Allah bagi faham. Okey. Di sana ada juga cara lain diberi faham. Yang itu namanya ilham syaitan. Ilham syaitan. Dan ada pun dalam bahagian ilham syaitan ni, dia satu perbahasan yang lain. Dan saya rasa saya dah syarahkan tajuk ilham satu masa dulu. Cumanya nak mentafakuhkan dengan lebih mendalam lagi keadaan dia. Okay. Jadi dalam tajuk kita ni, Al-Quran membantu kita melihat ataupun memahamkan. Jadi balik kepada cerita syahadah dulu ni, iaitu melihat yang basic dia, yang asas dia. Yang seterusnya tadi itu melihat lalu mengeluarkan pendapat. Itu satu perkara yang jangan diterlupa. Kemudian meneliti makna ayat ni, dia adalah maksud yang bagi saya maksud iqra', membaca. Qara'a yaqra'u maknanya kumpul dalam bahasa Arab. Maknanya kumpul. Cuma saya pun tak tahu macam mana dia terjemahan jadi baca pula dalam bahasa Melayu. Saya tak tahu. Tapi maknanya di dalam bahasa Arab, qara'a yaqra'u maknahu jam'u, kumpul.
Tafakuh ni sebenarnya ialah proses mengumpul. Satu, mengumpul ilmu. Tafakuh itu juga ialah proses mengumpul, mengaitkan ilmu ini dengan ilmu itu, dengan fakta itu, dengan fakta ini, dan banyak lagi. Ini proses tafakuh. Ya? Jadi nak kena kumpul ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dicampur dengan melihat berpandukan Al-Quran, mensyahadahkan kebenaran Al-Quran. Jadi balik pada tajuk kita tadi ni, melihat Al-Quran membantu kita melihat. Ya. Jadi dia ada cerita kumpul, dia ada cerita tafakuh, dia ada cerita membaca, yang maksudnya meneliti. Kita kena kumpul banyak perkara, kena teliti perkara tersebut dengan baik. Membaca ni pun sebenarnya, contohnya baca teks kan. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 17 huruf. Mula-mula merangkap. Itu belum cerita baris lagi tu kan. Mula-mula kita baca dia merangkap. Tapi setelah beberapa ketika bacaan kita, sebutan kita sebenarnya tu semakin hari semakin laju. Maka begitulah Al-Quran, sebutan dia makin hari makin laju. Dalam masalah baca ni pun perkara yang sama, iaitu meneliti dari itu. Mula-mula mengangkat-angkat membaca, tapi lama-lama insyaAllah. Okay. Tajuk ini pula saya banyak kaitkan dia dengan bacaan Al-Quran yang tidak melepasi anak tekak. Tajuk ya, ini tajuk kecil ni ya. Bacaan Al-Quran yang tak melepasi anak tekak. Hadis-hadis ni yang saya kumpul ni, apa kaitan dengan tajuk syirik khafi tu? Ya, kerana sekiranya kita ni tahu membaca dalam maksud sebenar tadi itu syahadah, dan dalam masa yang sama melalui pula proses pembelajaran seperti mana yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, satu proses melihat syirik jali di Mekah, seterusnya dibawa pula melihat syirik khafi yang berlaku di Madinah. Ya, jadi bila sampai satu peringkat, generasi-generasi orang yang baru masuk Islam, baru bersyahadah lah kita kata, kan? Maka mereka ini dengan begitu cepat dapat menghafal Al-Quran, dapat menyebut Al-Quran dengan baik. Tetapi proses mensyahadahkan kebenaran Al-Quran itu mereka tidak lalui, kecuali daripada guru-guru yang sahabat-sahabat lah, yang faqih itu pun sebenarnya mereka sendiri yang langgar guru-guru mereka sendiri balik. Ya, jadi itulah yang menyebabkan orang yang baca Al-Quran tetapi bacaannya tak melepasi anak tekak itu, saya kaitkan dengan masalah syirik khafi. Okey, syirik khafi ini pula saya dah sebut sebelum ni, dia menyembah taghut, arbab dan andat. Kalau taghut ni orang takut pada dia, lalu dia disembah. Dalam satu keadaan dia melihat taghut ni boleh baginya rezeki, dia juga melihat bahawa taghut ni boleh mengancam rezeki dia. Sebab dia takut. Ya, ada pun arbab. Ya, ini cerita nak jumpa Tuhan ni mesti melalui guru ni masalah. Ya, nak jumpa Tuhan mesti melalui guru. Ya, jadi bagi saya, macam saya, apa yang saya ajar? Saya ajar kita sama-sama kena pergi bersungguh-sungguh lah, kenali Tuhan dengan pendekatan syahadah dan tadabbur. Kalau tak dibawa dengan cara begitu, nanti guru ni akan mengajar mengenali Allah daripada apa yang difaham semata-mata. Itulah berlaku pada Mu'tazilah, kepada Jabriyah, kepada Qadariyah, kepada Syiah dan banyak lagi. Dan itu kita perlu perhalusilah bagaimana mereka belajar faham tentang Allah.
Mereka menggambarkan Allah tu begini, 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 begini dan begini. Ya, banyaklah versi dia. Ada pun mengenali Allah Subhanahu Wa Taala daripada Al-Quran, yang mana Nabi itu sengaja ditangguhkan 23 tahun baru khatam untuk mengenali Allah sehingga sempurna mengenalinya bersama dengan amal soleh, kan? Jadi proses itu dia tidak sama yang berlaku pada generasi yang datang. Yang dikatakan generasi itu generasi khalaf. Satu salaf, satu lagi khalaf, golongan yang datang 300 tahun selepas. Hanya cerita tadi tu, yang betul-betul lah, yang salah tak salah, kan? Okay. Jadi bila mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak melalui Al-Quran, kita tidak akan dapat mengenalinya dengan tepat. Maka guru tu akan, dia bergantung penuh kepada gurunya, dia bergantung penuh kepada kefahaman gurunya untuk dia kenal Allah dan mendekati, bertaqarrub kepada Allah. Kalau Syiah tu bertaqarrub tu sampai peringkat berdarah, itu contoh, kan? Dan macam-macam bentuk lagi. Okey. Seterusnya ada cerita tentang Andat. Andat ni juga, orang yang menyembah Andat ni, dia menganggap Andat tu boleh bagi rezeki pada dia. Jadi yang ini perlu kita perhalusi. Siapa itu Andat? Dan saya telah tegakkan sedikit siapa itu Andat. Dan kali ini nak memperdalamkan lagi pemahaman kita siapa itu Andat, dan jangan disembah Andat ini. Ya, jangan disembah. Maka dia balik. Kalau Quran ni dia tak selesai cara bentuk pembacaan dia tadi tu, maka itulah yang berlaku. Ini belum cerita, ya, orang yang tidak bertawakal kepada Allah, dia percaya kepada kehebatan dia. Dan dalam surah Al-Kahfi kisah kedua tu, Allah merangkamkan dia melakukan syirik kepada Allah kerana dia percaya kepada kederat dia semata-mata tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ya. Dan bila dia lagak tu macam bagus seperti lagak macam Andat kan tu. Dan orang yang jahil tu lain berlaku. Ya. Okey. Jadi ini secara kasar dia. Ya, saya nak ringkaskan bagaimana kita tafakurkan perkara ni, dan bagaimana masalah pembacaan Al-Quran yang tak melepasi anak kakak ni telah menyebabkan, ya, syirik khafi ini berlaku, dan dia sangat dibimbangi oleh Nabi SAW. Tapi dia berlaku juga. Dia berlaku, ya? Dan saya dah katakan juga bahawa sampai satu peringkat nanti syirik khafi ini boleh membatalkan syahadah pelakunya. Pun begitu, kita tak boleh kafir je ni. Banyak juga tadi, kan? Okey. Kita sambung balik muka surat 37, ya, hadis di bawah. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang di akhir zaman nanti satu kumpulan manusia yang giginya baru tumbuh dan mimpinya adalah mimpi bodoh. Mereka ini akan bercakap dengan berdalilkan sebaik-baik percakapan. Ya. Di dalam pada itu mereka keluar daripada Islam seperti keluarnya anak panah daripada musuhnya. Ungkapan iman mereka tidak melepasi anak tekak mereka. Di mana jua kamu berada, maka hendaklah kamu perangi mereka. Sesungguhnya sesiapa yang membunuh mereka, maka dia akan mendapat balasan baik di akhirat. Dan ingat ya, kenapa Nabi kata bunuh dia? Kerana dia membunuh orang Islam. Ingat tu, dia memerangi orang Islam. Itu yang kita, kalau kita mengikuti, ya, apa yang berlaku di Syria, ya, di Syria, ya. Dan itu juga
Sama juga dengan fenomena Syiah juga. Ya. Cumanya kita ni dah jelas bagi kita Syiah tu bermasalah. Tapi yang berlaku di Syria dan juga berlaku di Yaman baru-baru ini, dan berlaku di beberapa tempat ya, dalam sesebuah komuniti Islam. Itu Nabi kata ya, tapi ingat ya, yang boleh mengisytiharkan ataupun menfatwakan, dia bukan fatwa tu, dia sebenarnya arahan. Fatwa ni dia bukan arahan, dia fatwa mengarahkan. Ni lah cerita pemimpin yang boleh mengarah ni ialah pemimpin supaya memenangi mereka ya. Dan itu ada perbahasan yang lebih mendalam lah. Di sini Nabi nak katakan bahawa mereka terbatal syahadah. Bukan sekadar terbatal syahadah, dia merosakkan Islam atas nama Islam. Itu maksudnya. Ini melampau ni sebenarnya ya. Okey. Di dalam hadis ini tidak dinyatakan tentang bacaan Al-Quran yang tidak melepasi anak tekak. Namun begitu, daripada apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini, dapatlah difahami bahawa bacaan Al-Quran mereka tidak melepasi anak tekak. Maksud bacaan yang tidak melepasi anak tekak, bacaannya tidak memberi kesan kepada hati, tidak mempelajarinya seperti mana yang dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya juga hati mereka adalah keras seperti mana yang pernah berlaku kepada ahlul kitab. Kalau kita belajar betul-betul tentang sejarah perpecahan ahlul kitab ni, Yahudi kepada 71 satu yang masuk syurga, Nasara dia 72, satu masuk syurga. Mereka ni berperang sesama mereka. Ya, sejarah tu memang ada. Nanti kita baca lah di kalangan umat Islam sama juga. Tak silap saya ada satu pecahan daripada Syiah, Qaramitah. Diserangnya jemaah haji di Mekah satu masa dulu, dibunuh. Lepas itu Hajar Aswad tu dibawa, dicabut, dibawa ke kampung dia. Ini memang ada sejarahnya, Qaramitah. Cuma tak betul ke di Islam? Satu dia bunuh umat Islam, satu lagi sampai peringkat Hajar Aswad dicabut dibawa ke tempat dia. Itu Qaramitah. Ada dalam sejarah Islam. Ya, okey. Bacaan yang tidak memberi kesan ikhlas kepada pembacanya, ia adalah bacaan munafik, riya dan sum'ah. Ya, ataupun bacaan yang tak berpasti anak tekak ni ialah bacaan mencari makan dengan Al-Quran. Tahu mencari makan dengan Quran ni? Dia cerita dia jadi tuan-tuan, mengajar Quran ni boleh ambil upah, tapi tak boleh menetapkan upah. Itu kena ingat. Kalau ikhlas lagi baik ya? Dan yang inilah jadi masalah. Dan benda ini berlaku sebenarnya, tapi disebabkan dia tidaklah sampai peringkat melampau-lampau lagi. Dan apa juga yang berkait rapat dengan Al-Quran ataupun agama ya. Kadang dia nak cuba kiaskan tentang, kalau motivator biasa dia dibayar sampai 3,000, 5,000 sekali program dia, kenapa kita orang agama Al-Quran tak boleh letak harga lagi? Kerana Al-Quran ni dia tidak boleh diukur dengan dunia. Nilainya tak ternilai. Nilainya tak ternilai. Maknanya ganjarannya ambil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam perbahasan ihsan yang saya nyatakan ataupun sebelum ni, takwa, orang yang beramal mesti ada sifat zuhud. Sampai peringkat tu, kalau tak sampai dia kepada makam zuhud tu, takwa dia masih ada masalah lagi. Belum selesai lagi dia punya proses pembelajaran ketakwaannya. Dan perbacaan ajak perbahasan kan ya. Okey, jadi balik kepada masalah cari makan dengan Quran, cari makan dengan ilmu agama ya, dan seumpamanya ya. Nak letak harga, kalau ikutkan tak boleh.
Tapi kalau orang bagi, tidak mengaku. Itu sebenarnya cabaran hidup bersama dengan Al-Quran. Ya, okey. Baca maksud didinya baru tu, dan mimpinya adalah mimpi bodoh, adalah masih dalam kategori baru mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Faham yang digunakan kepadanya masih di peringkat fahaman rendah. Faham rendah. Fakta ni tak banyak lagi. Kematangan menghadapi fitnah kehidupan dan serangan musuh 3.1 masih di peringkat awal. Okey, yang ini tuan-tuan, pengalaman saya belajar di sana. Sentiasa kami ni dipesan di guru-guru kami ni yang dah umur dah 50-an, 60-an, ada yang 70-an. Memang sentiasa dipesan, jangan jadi pelampau agama. Jangan jadi pelampau agama. Jangan cepat menghukum orang. Okey. Kerana apa tuan-tuan? Dalam masalah pelampau ni sebenarnya dia hukum orang tu sama ada dia betul atau sesat dia. Itu sebenarnya hukum dia. Atau yang seumpama dia. Contohnya, ni munafik ke? Ni munafik. Begitu kopong. Ilmu-ilmu yang berkaitan tentang perkara jahat ni tuan-tuan, terutamanya syirik khafi, dia satu perkara yang kita kena tahu bagaimana membacanya. Tapi kalau dah tahu baca, dia tak boleh dihukum dengan begitu saja. Tengok balik apa yang berlaku antara Nabi SAW dengan beberapa sahabat. Antaranya Muaz bin Jabal. Dia kata si fulan ni munafik, si fulan ni munafik. Si fulan tu berkawan dengan munafik, lalu merendah-rendah dia. Nabi tegur sahabat-sahabat begini. Nampak? Apatah lagi yang kata sesat dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, contohnya kan, kalau kami belajar di sana, Syiah ni kafir. Kalau kafir, dia tak boleh masuk tanah haram. Tapi boleh masuk kan? Mereka buat haji kan? Tapi hukum yang kami belajar, dia kafir. Tapi nak mengkafirkan itu pula satu perkara yang panjang pembahasan dia. Dia tidak semudah. Dia kafir, dia kafir, dia kafir, dia kafir. Tak. Tidak begitu. Okey. Yang ini dimaksudkan gigi baru tumbuh, mimpinya adalah mimpi bodoh. Ini apa yang saya tulis ni ialah setelah saya merujuk beberapa kitab syarah hadis ni, daripada ulama-ulama, apa yang mereka faham daripada hadis ni. Bukan mudah saya nak tulis ulasan ni. Setelah saya tengok banyak huraian-huraian syarah-syarah hadis pada berbagai buku lah. Lalu saya letak, dia cuma rujukan, saya tak letak. Ya, okey. Seterusnya, maksud bercakap dengan sebaik-baik perkataan, iaitu bercakap dengan berdalilkan Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi mereka memahamkannya berdasarkan fahaman sendiri atau fahaman guru mereka sahaja. Kemudian suka mentafsirkan fakta agama bukan pada maksudnya, dan suka pula tafsiran yang membuatkan manusia beramal beramal keluar dari sempadan siratal mustaqim, iaitu melampau batas. Kita melampau batas ni panjang sebenarnya. Ya, ataupun nak berada di atas siratal mustaqim tu, ada satu tajuk yang saya dah tulis sebelum ni. Jadi nak duduk di pertengahan tu, sama ada ambil mudah dengan melampau-lampau. Macam mana nak duduk tengah-tengah? Ya. Okey. Ini panjang cerita yang tadi tu. Ya. Okey. Pandai berkata, tetapi kata-katanya tidak selari dengan amalannya. Apa lebih kurang cakap tersebut begini. Ya, sama lebih kurang. Kata-kata mereka memalingkan manusia daripada maksud sebenar Al-Quran, seperti berqasidah, bertaranum dan sebagainya. Dan yang ini tuan-tuan, panjang juga pembahasan dia. Dengar sekali qasidah taranum tu macam okey, tapi berhalusi dulu kesannya kepada memahami Al-Quran hingga memberi kesan kepada hati. Secara umum tuan, ya, benda yang dikatakan berlaku ni
melentok orang dengar. Akhirnya orang duduk dengar yang melentok tu bukan isi kandungannya. Yang saya nak katakan kat situ. Ya, okey. Sama juga dengan qasidah yang keluar daripada maksud sebenar cerita Al-Quran. Okay, yang ini dia sebenarnya lebih mendalam lagi teman. Ya, dia lebih mendalam. Dan itu sebabnya yang akan melakukan perkara ini pun orang agama sebenarnya. Tapi sampai ke peringkat nanti orang agama tu dia jadi melampau. Dan banyak perbahasan tu kerana benda ni juga banyak berlaku dalam, kerana tarawih ni perkara biasa dalam masyarakat Islam. Saya pun tak nak hukum benda-benda ni dalam satu bentuk yang orang pecah belah ni. Ya, okey. Bila kita mengaji menyebut Al-Quran ni, memang Nabi suruh kita melagukan dia. Memang Nabi suruh. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan daripada kalangan kami yang tidak melagukan Al-Quran, tetapi yang melampau dalam melagukan itu nanti akhirnya ada orang baru. Dia tak faham maksud tadi tu. Yang dia tahu ialah lagu tu solat dengar. Itu masalah dia ni. Ya, pembelajaran Al-Quran yang sebenar tak berlaku. Yang berlaku ialah sibuk dengan belajar melagukan Al-Quran. Itu maksudnya. Ya, bukan dia nak belajar syahadah tadabbur, bukan dia belajar tafsir, belajar lagu Quran dia pula. Dan bagi dia kalau dapat belajar lagu Quran tu, dia meningkat iman. Maknanya meningkat iman. Allahu Akbar. Hanya kesalahan. Ya. Okey. Mereka hebat bercakap tetapi lemah berjihad. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Okey, dalam masalah jihad ni tuan-tuan. Ada satu buku saya kan, berkunci jihad atau mujahadah jalan sebenar mencapai al-falah. Maka ihsan ni tuan-tuan. Ya, nanti kita sambung nanti tajuk ihsan ni. Ihsan ni memang menuntut kepada jihad ataupun mujahadah dan juga pengorbanan kalau kita nak sampai kepada makam ihsan. Ya, setelah beberapa ketika saya peralusi lagi tentang masalahnya satu. Ihsan ni dia memimah razaqallahu min fiqh. Dia infak apa yang Allah bagi rezeki pada dia. Rezeki paling asasnya ialah rezeki kebendaan. Ya, rezeki kebendaan. Seterusnya ialah jiwa itu nak diinfakkan ataupun nak dikorbankan. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjihad di jalan Allah. Ya, jalan Allah ni bukan dalam perang semata-mata ya. Tengok balik dalam buku saya tu ada beberapa hadis Nabi menyatakan ini jihad, amalan ini jihad. Saya tak nafikan perang lawan pedang tu. Tapi jangan sampai peringkat tak tahu pula jihad yang medan-medan lain. Okey. Jadi dalam hal itu peringkat basic dia jihad korbankan harta. Seterusnya korbankan jiwa raga. Tuan-tuan dan puan semua, kita dakwah ni tuan. Dakwah. Kenapa ramai tak nak buat dia dakwah? Nanti orang marah. Nanti orang marah. Itu sebenarnya. Ini pengalaman saya. Kalau berihsan ni, buat baik pada orang, semua suka. Tapi bila kita nak islah, nak baiki dia, semua orang tak suka. Dan bila nak masuk kerja islah ni tuan-tuan kena korbankan banyak perkara. Ya, banyak cerita tadi tu. Ya, korbankan pekerjaan yang lumayan, tapi kerana Tuhan tak apalah, janji bocor saya ni saya dapat jaga iman. Semua tu nanti akan kita lalui pada orang yang belajar. Tu kata hijrah tempat kojor. Ya, hijrah tempat kojor, masa tempat kojor yang ada tu susah betul apa nak jaga iman.
Susah betul nak jaga sembahyang dan seumpama. Itu satu bahagian. Ada lagi. Contoh ni tuan-tuan ialah berkorban, berjihad dan berkorban membesarkan anak-anak. Macam mana kita gambarkan dulu. Dan kali ini berjihad dan berkorban mensejahterakan umat. Tuan-tuan tengok minggu rahmah ni. Hanya yang berkorban boleh buat minggu rahmah. Kalau tak dulu harga RM10, RM7, RM9, RM11 kan. Sekarang ni bukan maknanya buang harga yang ada, tapi pertimbangkan kepada satu kumpulan yang tak mampu membeli dengan harga yang mahal. Maka dia letakkan menu rahmah ni, menu ni ya memang tak sesedap dengan harga yang RM10, tapi orang yang berkaitan dia korban tak. Itu korban simple tu, simple sangat tu. Ya? Dan dia kalau dalam perbahasan ni lagi berdetail. Ya? Ceritanya nak mensejahterakan yang lain. Ya, kalau berniaga dia bukan semata-mata untung saja. Itu sebabnya kan dalam tarbiyah guru saya ni, kalau tuan-tuan tengok kat belakang ni, ada saya letak ada itu berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa cerita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah dia ihsan. Dan itulah dia ihsan. Dan makam tu dia sangat membantu kita memahamkan perkara-perkara ini. Banyak memahamkan kita perkara-perkara ini. Ibarat saya kata tadi, yang bagi faham ialah Allah. Orang yang berihsan ini dia bersungguh. Dia bersungguh dengan ilmu, dia bersungguh dengan beramal dalam hablum minan nas. Ya, hablum minallah ni pun ramai tak lepas. Tapi secara umumnya okey lah. Tapi hablum minan nas ni tak ramai yang lepas. Ya, kerana ihsan tadi itu dia bukan sekadar berihsan pada mak ayah. Dari 10 golongan yang dituntut kita berihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh tau, benda tu wajib. Dan ada 10 golongan yang wajib diihsani. Ya. Dan dia berkait juga lah dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan banyak lagi. Ya. Dan apa yang saya ceritakan tadi ni dia berkait dengan perkara ini. Dan nanti tuan-tuan perhatikan, orang yang melampau dalam beragama ni dia tak ada ihsan. Orang melampau dalam beragama dia tak ada ihsan. Kita tengok. Ya. Okey. Itu yang dikatakan lemah berjihad. Ya, kata-kata mereka juga memecah belahkan kesatuan muslimin. Nampak? Ayat ini lagi panjang tuan-tuan. Ya. Ini berpecah kerana fahaman agama. Ya. Yang ada ni contohnya orang kata Aswaja dengan golongan Wahabi. Patutnya bila kita faham Quran, satukan mereka balik. Cuma tak. Saya dicop juga, saya tu saja kata lebih. Mana? Okey. Itu juga perpecahan kerana parti politik. Perpecahan kerana parti politik. Satu kali balik. Macam mana? Cerita Quran kata apa? Ya? Dan ini pengalaman saya. Saya lalui pengalaman ni. Ya? Dan saya pun tak ada, saya tak ada cerita-cerita politik ni walaupun ialah semua tahu siapa saya. Kerana ceritanya saya gunakan politik ni untuk ajar Quran, untuk menterjemahkan Al-Quran itu dalam bentuk amalinya. Itu yang dinamakan kepimpinan Quran. Dan cerita ni balik, bagaimana kita membina kepercayaan itu balik. Kerana politik dan kepercayaan dia tidak akan dapat dipisahkan. Sama juga kepercayaan kepada Tauhid, kepercayaan kepada arbab, kepercayaan kepada andal. Bagaimana kita manusia terbentuk kepercayaan itu?
Itu persoalan tu perlu diperhalusi dengan panjang. Membaca ni tadi bukan membaca dalam sebulan 2 bulan. Ambil masa. Ya. Yang saya pernah sebut kan, peringkat-peringkat membina iman ni. Satu, dongang-dongang percaya. Peringkat kedua, melihat lalu percaya. Peringkat ketiga, beramal lalu bertambah kukuh kepercayaan. Dan amal itu sendiri ialah apa juga yang kita lakukan. Dan balik kepada cerita ihsan tadi tu, jelas kerana Tuhan. Ihsan ni memang kerana Tuhan. Ada pun yang halus tentang syirik khafi, kerana apa? Kerana si fulan. Membodek ni tuan-tuan, kerana si fulan. Ya, mengampu bukan kerana Allah. Berlakon bukan kerana Allah sebenarnya. Dia kata riak. Nampak tak? Bermuka-muka bukan kerana Tuhan. Ada undang balik ni bukan kerana Allah. Tetapi itulah yang banyak dilakukan untuk dapat rezeki. Nampak? Jadi dalam hal ini tadi, kalau kita ni tak faham Quran, cakap kita tu akan memecah belahkan orang, mensegmenkan orang. Nampak tak? Mengkelas-kelaskan orang, mengkasta-kastakan orang boleh juga. Ingat ya, apabila kita belajar, kita akan dapat lihat perkara tersebut. Si fulan ni dekat mana, si fulan ni dekat mana, si fulan kasta apa, kelas apa dan sebagainya. Tetapi Quran disuruh kita jaga mulut ni, satukan orang kerana Tuhan. Okey, dalam realiti ni tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah. Ada sekumpulan dilahirkan IQ dia rendah. Ada sekumpulan dilahirkan IQ dia tinggi. Pergi tengok dekat luar sana, berapa ramai yang ber-IQ tinggi merendah-rendahkan orang yang IQ rendah. Kuliah aku pada peringkat itu. Bila saya kata kaki tangan sebelum ni kan, walaupun dia kaki tu tuan, rendah tu, tapi tanpa kaki siapa kita? Ini penghayatan ihsan, penghayatan kerana Tuhan. Nampak tak benda-benda ni semua? Tapi berapa ramai yang kaya merendahkan yang miskin? Aku masuk merendahkan, menghina. Cakap tu nak kena jaga. Kau ni bodoh lah. Jaga mulut tu. Tapi saya tengok beberapa orang cakap benda tu. Dia kata kau ni bodoh lah. Yang saya baca, takabur dia. Takabur ni saudara syaitan. Nampak? Yang saya baca kat situ. Dan perangai kesyaitanan macam mana? Atau bawah sikit tu perangai kebinatangan. Memang kalau kebinatangan tu yang kuat akan menindas yang lemah. Dan tak patut manusia ni, manusia ambil perangai binatang. Manusia ni kena salahkan kemanusiaannya. Penyatuan lah. Semua kita ni saling melengkapi. Tapi orang yang tak menghayati betul-betul Al-Quran, kata-kata itu memecah belahkan kesatuan umat Islam. Nampak tak? Orang baru masuk belajar, jangan genah-genahkan orang baru masuk belajar. Contoh mudah lah, malah muliakan dia. Dia masuk dalam kumpulan orang penuntut ilmu. Orang yang dia kata penuntut ilmu ni, dia mulia di sisi Allah. Malaikat mendoakan dia. Kenapa kita pula nak pergi hina dia? Itu contoh. Ya? Okey. Jadi kata-kata mereka juga memecah belahkan kesatuan muslimin ni. Ini detail cerita dia. Dan ada tak sepatutnya orang baca Quran dibuat macam ni. Ya? Okey. Apabila agama tidak mencapai tahap kematangan yang dimaksudkan, ia pasti akan cepat mengkafirkan seseorang, kerana pertembungan pada masa itulah pertembungan istilah Islam dengan kafir. Sedangkan yang menjadi perbahasan utama Al-Quran adalah hakikat Islam dan hakikat kekufuran. Yang itu tadi tu. Ya. Seterusnya, dia akan memandang rendah perbuatan orang lain kerana dia melihat amalnya lebih hebat daripada mereka di sekelilingnya. Maka timbullah perasaan ujub di dalam diri mereka. Dari perspektif sunnah Nabi SAW,
amal yang mereka lakukan ini adalah amalan yang tidak seimbang. Istiqamah ni dia seimbang kan. Seterusnya nanti orang yang seimbang ni dia akan bawa kepada satu bentuk yang dikatakan ummatan wasatan. Ummah ni sekumpulan kan. Dia bukan seorang-seorang, tapi dia akan mula berseorang lah. Ya. Okey. Penghayatan kepada persaudaraan Islam juga menjadi lemah. Di dalam Al-Quran, persaudaraan Islam adalah tunjang terpenting kepada kewujudan agama. Ia bermaksud persaudaraan Islam adalah isu akidah, malamnya ia tidak disyarahkan di dalam kitab-kitab akidah. Kita biasa dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita perhalusi jamaah tu, dia akan ada pelbagai bentuk gagal manusia. Saya kata mudah saja, Quran ni menyatukan hati, tetapi kepala ni masing-masing. Awak masuk kepala masing-masing ni. Orang yang cerdik, dia duduk ke depan, tapi dia perlukan yang lain untuk sempurnakan kerja dia. Contohnya pegawai-pegawai besar tentera. Kalau tak ada orang-orang rendah dalam tentera tu, dia boleh berfungsi dengan baik tak? Dia tak boleh berfungsi. Ya? Jadi di sini, ya, rasa persaudaraan itu hilang. Itu yang saya tekankan dalam buku Al-Quran Memimpin. Hidup berjamaah, lanjutan daripada solat berjamaah. Adalah pengisian itu semua balik boleh rujuk kepada Al-Quran Memimpin. Buku Al-Quran Memimpin. Di antara kata-kata sahabat yang masyhur, berkata Huzaifah, orang yang paling banyak baca Al-Quran dan boleh dilihat oleh orang adalah munafik. Ketika membaca, bacaan mereka sangat fasih, berlagu dan sebagainya, tetapi hanya sampai kepada anak tekak sahaja. Ini pun perlu pemerhatian yang panjang. Berkata Ibnu Mas'ud, bacaan Al-Quran yang tidak baik ialah seperti memilih buah baik daripada yang busuk. Sesungguhnya akan ada segolongan manusia yang membaca Al-Quran, bacaan yang tidak melebihi daripada anak tekak. Akan tetapi apabila bacaan masuk dalam hati dan berakar, ia akan memberi manfaat. Sesungguhnya solat yang paling afdal keadaannya adalah rukuk dan sujud. Okey. Solat, kenapa dikait dengan solat? Kerana dalam solat kita baca, kita sebut Al-Quran. Ya, dan rukuk dan sujud itu tanda menyerah, menghinakan diri kepada Allah. Dan dia terjemahan daripada apa yang kita sebut tadi. Dan Quran dan solat yang kita sebut tu, yang kita lakukan tu, dia patut diterjemahkan balik dalam kehidupan harian. Hablum minan nas. Itu cerita dia. Ya. Okey, bila kita munafik dia pula. Cakap tak sebut dikit dia tuan. Memang saya menyaksikan orang yang tak masuk ke makam ihsan tuan. Memang cakapnya banyak tak sebut dikit. Orang yang berihsan pula nanti satu masa nanti dia akan banyak jadi insan pendiam. Tapi bukan dia tak cakap, dia cakap pada tempat dia. Diamnya itu melihat dan berfikir satu keadaan. Diamnya itu melihat dan berfikir, dan dia akan bercakap pada tempat dia. Dia bukan seperti pada tadi. Ya. Jadi dalam bahagian ini tuan-tuan, yang Nabi SAW hadapi ada 3 kumpulan. Satu Yahudi, kita kata orang besar. Keduanya Nasara, untuk mengikut. Ketiganya munafik. Munafik pula pecah 2. Ada pemimpin, ada pengikut. Jadi kita ni dalam perjalanan keagamaan, keimanan kita tuan-tuan, ini satu perkara sunatullah tak dapat dielakkan. Ya. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ketika muda ni memang jatuh ke alam-alam nifaq tadi. Bila bercakap bohong, daripada bohong yang simple-simple zaman sekolah tadika, kemudian membohong pula dalam sekolah rendah, sekolah menengah. Dan pembohongan itu akan diperkembangkan
bentuk-bentuk dia. Bila cakap bohong ni biasa. Bila berjanji mungkir, ini bohong. Bila diberi amanah, khianat. Khianat ini sebenarnya satu pembohongan. Satu keadaan dipanggil pengkhianatan. Ikat belakang. Bagaimana pula? Dia tak cakap, tapi riaknya itu sebenarnya membohong. Kadhib bagian dalam Quran. Jadi lawan kadhib ialah sedekah. Minan nabiyyin wasiddiqin, lawannya itu mereka yang kadzabi, sangat hebat membohong. Dan ingat tuan-tuan, perkara ni berkembang seiring dengan rezeki masing-masing. Lagi besar pangkat, kalau dia dapat pangkat yang besar dengan cara menipu, lagi hebat menipu dia. Pergi tengok. Ya. Kalau dia naik pangkat dengan cara dia berlakon, adakah ketika dia naik pangkat dia hilang berlakon? Pergi tengok betul. Lagi dahsyat berlakon dia. Dan saya berani orang benda tersebut. Dan benda tu saya sendiri berjaga-jaga. Jangan sekali-kali kita kalau katakan nak dapat habuan-habuan keduniaan, kita dapatkan dengan cara tipu. Kerana akibat dia, kita akan jadi orang yang lebih hebat menipu lagi. Kecuali sampai satu masa yang ini juga saya perhati dan ramai. Umur 30-an ni akan ada satu saat Allah ketuk dia. Kembalilah kepada kamu, balilah pada aku. Kuat ketuk dia tau, bukan kecil. Dan ramai orang dapat kesedaran masa itu, tetapi tak ramai pula yang mampu meneruskan. Dia duduk dengan alam tadi tu, ya. Bila Allah afiahkan dia balik, dia lupa siapa diri dia. Akan ada masa nanti Allah akan ketuk diri itu dalam pelbagai bentuk kesusahan. Dia kembali kepada Allah, dan sebenarnya bukan sekali, bukan dua kali, beberapa kali. Masa susah jumpa Allah, bila dia senang, dia lupa Allah balik. Ya, jadi masing-masing dipanggil. Masing-masing dipanggil. Saya yang dah nampak, saya pun sama je tuan. Ya, saya haji masa itu. Sampai umur saya 33 dulu, anak saya seorang kena kanser. Cuba rawat, akhirnya meninggal juga. Dia meninggal umurnya dah 5 tahun. Cik, satu bahasa yang saya dapat, aku ambil anak kau ni, dia putih bosi. Kalau aku ambil kau ni, maksud kita saudara nego ni, agak-agak kelopeng. Itu yang datang ke keluarga saya. Jadi dengan apa yang saya dah pelajari, saya kata saya tak boleh buat macam mana yang sebelum. Itulah permulaan umur 33, 34 tu saya mengajar balik. Dulu tak ajar. Ya, tak ajar. Ajar teruslah mengajar sampailah apa yang dah best sekarang. Ya. Jadi sampai peringkat satu masa dulu diuji mengajar tu terpaksa tinggalkan dunia, dan sampai peringkat pernah susah kerana nak mengajar, nak bertahan dengan mengajar. Jadi ini sebenarnya satu ujian kata diri saya lah. Dan itu juga pengalaman-pengalaman yang memantangkan saya. Dan ini juga yang saya nak katakan tadi, tahap kematangan. Dia perlukan masa sebenarnya. Ya? Jadi bila kita ni dah sampai ke peringkat yang dikatakan matang beragama, dia berkait dengan tajuk yang kita dah belajar, fitnah dan kematangan beragama dalam buku Al-Quran mungkin. Ya? Patutnya ihsan ni kita boleh dapat. Semua orang kena masuk alam ihsan, kerana Allah telah mengarahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dalam panjang perbahasan. Ya, sampai peringkat yang terbaru ni kan, bila Perdana Menteri mengutarakan kembali idea madani kan. I tu ihsan kan. I tu ihsan. Nampak? Dan sebenarnya benda tu semua saling berkait. Mana-mana tu semua ni. Itu kena tafakuh lah. Tapi satu tu disebut tentang ihsan. Jadi nak katakan tadi balik bahawa pembelajaran Al-Quran mengajar kita, membawa kita, membimbing kita kepada makam ihsan. Orang yang sampai kepada makam ihsan ni, dia sangat berhati-hati
dalam masalah syirik khafi. Ini tajuk kita ni. Dia sangat berhati-hati dalam masalah syirik khafi. Dan berhati-hati tadi tu dekat diri dia kan. Dia kena jaga betul. Bab rezeki ni memang dia jaga betul. Bukan rezeki tentang masalah ni makanan halal, ni makanan haram. Sumber rezeki dia tadi tu, pekerjaannya yang melahirkan rezeki itu tadi, memang dia jaga sungguh. Ya? Dan banyak lagi lah yang dia akan jagalah diri dia tu. Jadi ini sedikit ni tuan-tuan yang dapat saya kongsikan tentang bagaimana pembacaan Al-Quran yang tak berpasti anak ini menjadikan orang itu akhirnya terjebak dalam masalah syirik khafi. Dan orang yang mengikuti betul-betul Al-Quran ni nanti, dia akan dibawa dan diberi faham Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana melihat syirik khafi tersebut. Dan dia melihat tu bukan melihat sekali melihat, membaca ni perlukan ketelitian, ya, memerhati, menganalisa, berfikir dan banyak lagi, ya, perkara tersebut lah. Ini yang dapat saya kongsikan. Dan tak banyak benda yang saya dapat alihkan tadi itu kerana perkara bagi saya sangat penting untuk kita semua. Dan tak ada cara bagi saya melainkan tuan-tuan satu, kena berihsan dalam masa yang sama. Ini benda-benda yang melengkapkan amal ihsan kita sebenarnya. Wallahualam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bitarki ma'asi abadan ma abaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnal maghfirati ma yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhik an tunawwira bi kitabika absarana wa an tutliqa bihi alsinatana wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi sudurana wa an taghsila bihi abdanana wa an tujammil bihi akhlaqana fa innahu la yu'inuna 'ala al-haqqi ghayruk wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warḍa'na ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wa la maftunin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi